Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat kembali bersama kami Mahirah ya. Dalam rancangan Rampai Pagi. Sebelum kita ni mengikuti berita pukul 9 pagi ini nanti, kita bersama dalam segmen kesihatan kita ni. Seperti yang kita ni katakan tadi, membawakan tajuk penggunaan gadget ya. Gadget dan kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak. Berkesempatan untuk bersama kita pada pagi ini seorang pegawai psikologis. Terus sahaja kita sambut Yang Mulia Nur Izzati binti Muhammad Saleh. Ya, Alhamdulillah. Pagi ini kita diberi kesempatan ya bersama dengan seorang pakar psikologis Nur Izzati binti Muhammad Saleh ya. Saya tertarik sebenarnya tajuk ini puan ya. Balik-balik dibincangkan. Tapi sebelum itu kita persilakan duduk terlebih dahulu. Ya. Balik-balik kita dibincangkan mengenai dengan tajuk ini, tetapi kita ni belum lagi mendapatkan solusinya sebenarnya. Terutama sekali Nur Hayatul ya, rakan kita ni katanya ya, tadi ni balik-balik selalu memperkatakan berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak yang kesannya dengan penggunaan gadget dan juga teknologi ini. Adakah sebarang cara dan juga panduan yang boleh kita ni ikuti bagi memastikan kita ni mahu mendapatkan kesan yang terbaik saya kepada anak-anak ini. Ya, sering kita perkatakan mengenai dengan isu ini dan juga apatah lagi kalau kita melihat kanak-kanak sekarang ini menjadi pemandangan kebiasaan kita ni untuk melihat mereka menggunakan gadget. Jadi bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Nur Izzati binti Muhammad Saleh, iaitu pegawai psikologi Perkhidmatan Psikologi Klinikal Pusat Perkembangan Kanak-kanak Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih ya Puan ya bersama kita pada pagi ini. Satu topik yang kita suka bincangkan juga di Rampai Pagi, penggunaan gadget. Jadi sebelum kita ni panjang lebar, mungkin boleh diterangkan apa sebenarnya gadget ini dan kesan terhadap perkembangan kanak-kanak dan apa sebenarnya ingin dibawakan untuk pengisian Rampai Pagi hari ini. Okey. Terima kasih Wali dan Mahirah. Terima kasih juga kepada pihak Rampai Pagi kerana menjemput saya untuk wawancara segmen kesihatan kita ni pada hari ini. Jadi topik mengenai penggunaan gadget ini memang bukan topik yang asing lagi lah bagi kita ni ya. Seperti yang tadi Wali nyatakan memang selalu diperbincangkan. Jadi kalau dulu penggunaan gadget ini memang belum berapa meluas lah. Kalau dulu ianya hanya digunakan untuk berkomunikasi. Namun pada masa kini dengan berkembangnya teknologi, kita ni boleh menggunakan macam-macam. Menonton video, mendengarkan muzik, melalui internet, mencari maklumat dan sebagainya. Jadi memang banyak faedah dan kebaikannya. Jadi untuk pada zaman teknologi masa kini lah. Jadi istilah bagi waktu yang diluangkan di hadapan gadget atau skrin elektronik termasuk telefon pintar, televisyen, komputer, games, betul, laptop. Semua ini ialah dipanggil masa skrin atau screen time. Jadi kalau kita ni lihat di sekitaran kita ni masa ni penggunaan gadget ini memang sudah semakin meluas. Betul. Bukan saja di golongan dewasa, juga golongan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak kalau masa ini kalau kita ni lihat walaupun kanak-kanak yang masih kecil, masih setahun atau even yang beberapa bulan sudah didedahkan dengan gadget. Betul. Kalau kita ni lihat ada kanak-kanak yang dilihatkan televisyen umur beberapa bulan sudah disimpan di depan televisyen, melihat televisyen. Ada juga yang kalau yang sudah pandai menakan-nakan, ibu bapanya meminjamkan diorang punya gadget. Jadi dan ada juga yang kanak-kanak yang usianya masih muda tapi dibagi hadiah gadget kalau hari jadi atau kalau ibu bapanya mungkin mempunyai gadget yang dah lagi digunakan, diorang bagi anak mereka. Kadang-kadang alasannya disebabkan apa? Kita ni supaya anak tu diam. Betul. Betul. Itu kadang-kadang dibagi telefon. Kadang-kadang tu menangis sekali dilihatkan animasi ataupun kartun ya. Jadi di sana mereka akan peranah, indah membuat bising, ya, indah menangis dan juga sebagainya. Di samping itu juga pengaruh sekeliling kan ya, memainkan peranan yang penting ya. Katanya banyak kawanku di sekolahnya semua bertablet, semua bermobile. Aku kan jadi dah mobilenya. Nah, jadi mungkin di sana terjual kali mungkin pengaruh
tersebut ya yang mengakibatkan kanak-kanak ini terlalu awal didedahkan kepada teknologi gadget sebagai ini Puan ya. Jadi memang kadang-kadang segelintir orang atau ibu bapa mungkin tidak sedar atau tidak tahu tentang kesan negatif jika gadget ini didedahkan terlalu awal kepada anak-anak atau secara berlebihan. Betul. Jadi kalau kami di pusat pengembangan kanak-kanak, jadi kebanyakan kanak-kanak yang kami jumpai ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan. Jadi masalah lambat tuturan, masalah lambat pembelajaran, masalah autism, hyperaktif dan tantrum. Jadi kami dapati kebanyakan kanak-kanak yang kami jumpai ini mereka selalunya terdedah dengan penggunaan gadget ini dari masa lagi muda dan terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan usia mereka. Jadi apa kesan negatif yang Puan maksudkan ini tadi? Mungkin boleh berkongsi bersama kami dan juga penonton-penonton. So jadi memang menurut kajian penggunaan gadget secara berlebihan memberi impak kepada kesihatan dan perkembangan kanak-kanak, terutama kanak-kanak yang masih dalam proses perkembangan sel-sel otak. Jadi kanak-kanak yang berumur dari 0 ke 5 tahun memang otak mereka masih aktif. Jadi ini ialah period yang sangat aktif untuk otak mereka berkembang. Jadi ini ialah peluang bagi setiap kanak-kanak agar mereka mendapat stimulasi dengan secukupnya dengan belajar pelbagai perkara termasuk segi diri penglihatan, sentuhan, bau, pendengaran. Akan tetapi penggunaan gadget terlalu lama memang boleh mengganggu perkembangan kanak-kanak dari pelbagai aspek perkembangan termasuk dari perkembangan fizikal, perkembangan kognitif, emosi dan sosial. Seperti dapat kita saksikan ini Puan ya. Betul. Inilah antara kesan-kesan negatif kalau kita lihat di sana yang berwarna kala satu, perkembangan fizikal, yang berwarna hijau, perkembangan kognitif, tua sedikit ya, perkembangan sosial, dan yang berwarna biru di sana perkembangan emosi. Ya, jadi mungkin dapat dikongsikan ya dari segi perkembangan fizikal. Memang kalau kan di-explain tiap satu ini memang mengambil masalah. Jadi since tadi punya masa ini terhadkan, jadi saya cuba meringkaskanlah. Jadi yang pertama sekali penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat melemahkan perkembangan fizikal kanak-kanak. Jadi contohnya ia boleh melemahkan otot jari, tangan serta kemahiran motor halus. Seperti masa ini kan skrin semua flat screen kan. Jadi kanak-kanak selalunya diorang menggunakan jari saja untuk menyentuh, men-tap-tap, swipe. Jadi ini sebenarnya dapat menyebabkan kemahiran motor atau iaitu pergerakan jari mereka kurang berkembang. Jadi akibatnya mungkin nanti kalau sudah mereka sekolah, diorang mungkin mempunyai masalah kesukaran untuk menulis. Because kalau menulis kan memerlukan mereka untuk memegang pensel. Jadi kalau kebanyakan kanak-kanak yang menggunakan gadget ini lampau lama dari masa kecil tidak suka menulisnya. Jadi yang seterusnya masalah obesiti seperti yang kena ketahui, kanak-kanak yang banyak menggunakan gadget kurang aktiviti, bersukan, baru melakukan aktiviti fizikal ya. Kurang melakukan pergerakan. Jadi mereka memang terdedah dengan masalah obesiti dan kemungkinan sudah mereka dewasa akan mendapat penyakit-penyakit yang tidak berjangkit, contohnya penyakit diabetes, penyakit jantung dan sebagainya. Dari segi penglihatan pula, seperti kita tahu juga skrin sangat bahaya untuk kanak-kanak melihat skrin, menyebabkan mereka mungkin ada masalah rabun jauh dan memerlukan memakai kacamata di usia yang masih muda. Macam mana screen time ini tadi boleh merosakkan mata penglihatan itu? Sebab kalau skrin sebenarnya kebanyakan skrin ini ia mengeluarkan blue light. So blue light ini ialah cahaya. Jadi kalau berterusan bagi kanak-kanak untuk melihat skrin ini, ia dapat menjejaskanlah penglihatan mereka. Bayangkan saja mereka ini baru akan berkembang, kemudian didedahkan dengan screen time, pancaran cahaya daripada screen time tersebut ya. Tambah lagi kalau melihat secara lebih dekat
ini pasti akan berakibat buruk ya. Berikutnya ini katanya waktu rutin tidur. Apa maksud di sebalik waktu rutin tidur itu, Puan? So jadinya memang sebenarnya tiduran ni penting untuk kanak-kanak untuk mereka berkembang dan bertumbuh lah. Tetapi selalunya kalau kanak-kanak yang terlampau lama menggunakan gadget ini pada waktu malam. Especially-nya lah ia dapat mengganggu kitaran tidur dan rutin tidur dorang. Sebabnya seperti yang saya katakan tadi, semua skrin ni selalunya mempunyai blue light. Blue light ini sebenarnya ia menyerupai cahaya siang waktu pagi di luar. Jadi badan kita ni badan manusia keliru. Otak tadi memproses masih waktu pagi. So jadinya ia akan menjejaskanlah kitaran tidur tubuh badan kita ni lah. Kanak-kanak selalunya memerlukan tidur lebih kurang 12 jam sehari. Bayangkan sahaja ya, mendapatkan 12 jam sehari. Betul. Tapi tidurnya pukul 12 malam. 12 malam, 12.30 malam membawa ke pukul 1, tapi perlu bangun lebih awal untuk sekolah terutama sekali ya. Jadi di sana boleh mengganggu ya rutin tidur harian mereka. Baik, Mahira silakan. Ya, mungkin dari segi perkembangan kognitif seperti yang disebutkan tadi. Jadi dari segi perkembangan kognitif yang seperti saya nyatakan tadi, pendedahan gadget yang terlalu awal juga memberi kesan negatif terhadap rangsangan otak dan ianya dapat mengganggu perkembangan otak seorang kanak-kanak. Lebih buruk dan membimbangkan lagi, penggunaan yang berterusan boleh menyebabkan ketagihan yang tinggi terhadap gadget ini. Jadi gadget ini juga dapat mempengaruhi keupayaan otak untuk menerima pembelajaran sekaligus akan mempengaruhi pencapaian anak-anak dari sudut akademik apabila mereka bersekolah nanti. Contohnya, mungkin nanti diorang mengalami kesukaran dalam kemahiran membaca dan mungkin dalam menangkap pelajaran, mengganggu daya tumpuan dan perhatian. Jadi kanak-kanak memang kalau boleh tidak diberikan gadget ini pada waktu sangat mudah untuk avoid inilah dari segi pembelajarannya nantilah. Baik, ya itulah sedikit perkongsian di Mahirah ya. Berkenaan dengan kesan-kesan ya penggunaan gadget ini terhadap perkembangan kanak-kanak. Lebih kita mengetahui berkenaan dengan kesan negatif ni Mahirah. Betul sekali. Jadi mungkin ada di antara juga para ibu bapa yang tidak sedar atau ada sebenarnya sedar dan tahu akan kesan negatif sebetulnya daripada screen time ini yang berpanjangan terhadap perkembangan anak-anak. Akan tetapi ianya mengalami kesukaran untuk mengawal ibu bapa ni untuk mengurangkan penggunaan gadget anak mereka. Jadi apakah sebetulnya saranan yang mungkin dapat diberikan kepada ibu bapa ataupun penjaga bagi mengurangkan ataupun mengelakkan penggunaan gadget yang berlebihan bagi kanak-kanak ini, Puan? Okey. Jadi antara cara-cara untuk mula mengawal waktu penggunaan dan mengelakkan penggunaan gadget secara berlebihan dengan kanak-kanak, jadi bolehlah dengan mengikuti garis panduan screen time yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengesyorkan supaya penggunaan gadget ini tidak diberikan kepada kanak-kanak berusia di bawah 2 tahun. Dan kalau boleh juga tidak lebih dari 1 jam bagi kanak-kanak yang berumur 2 ke 5 tahun. Baik, kalau yang kita saksikan pada ketika ini Puan di kaca televisyen, apakah carta di bawah ini? Okey. Jadinya ini ialah cadangan yang dikeluarkan oleh American Academy of Pediatrics yang juga selari dengan saranan dari WHO tadi. Jadinya bagi kanak-kanak yang kalau boleh dari umur 2 tahun ke bawah tidak diberikan gadget. Kalau diberikan pun kalau boleh dengan pengawasan ibu bapa. Jadinya ibu bapa akan haruslah mengawasi mereka dan cuba membantu mereka untuk memahami apa yang mereka lihat. Jadi untuk kanak-kanak yang 6 tahun ke atas, disarankan ibu bapa untuk menyediakan masa skrin secara konsisten. Jadinya juga kalau boleh tidak melebihi 2 jam seharilah. Kalau boleh juga tidak melebihi 30 minit di setiap penggunaan dan sekali duduk. So kalau boleh bagi anak-anak umur 6 tahun ke atas ini juga media digital ini tidak mengganggu masa tidur mereka, aktiviti fizikal mereka, dari segi interaksi sosial atau kesihatan secara umumnya.
Alhamdulillah. Jadi kalau bagi mereka yang ingin membuat perubahan secara perlahan-lahan dan juga beransur-ansur ni, jadi macam mana ni Puan? Okey. Jadinya kadang-kadang ada ibu bapa, arah kami pun ada yang beritahunya susah untuk mengurangkannya penggunaan gadget ini. Sebabnya anaknya biasa sudah berjam-jam memain gadget. Jadi ibu bapa bolehlah cuba dengan mengurangkan secara perlahan dan beransur-ansur ni dengan mengurangkan sedikit-sedikit. Contoh kalau ia biasa melihat gadget ini dalam seharinya 8 jam punya parentsnya. Jadinya cuba dikurangkan dengan perlahan-lahan. Contoh macam minggu ni kurangkan sejam, minggu depan sejam lagi sampai tadi mencapai target 2 jam sehari itu. Ya, kalau kita saksikan ya di kaca televisyen pada ketika ini, itulah sedikit saranan ya. Antara cara-cara bagi ibu bapa untuk mengawal waktu penggunaan dan mengelakkan penggunaan gadget berlebihan di kalangan kanak-kanak. Saya suka dengan yang ke nombor 3 itu, wujudkan zon bebas teknologi. Saya rasa zon bebas teknologi ini sesuai di ruang makan ni. Betul. Di dapur ya. Kadang-kadang kan ibu bapa membawa anak-anak makan bersama di atas meja. Mungkin rasanya inilah waktu sesuai untuk catch up ya. Mendengarkan keluhan, mungkin juga perkongsian daripada anak-anak, ibu bapa dan juga sebagainya. Jadi apabila gadget sudah masuk di sana, anak-anak sibuk dengan mobile, tambah lagi kalau ibu bapa dan juga penjaga sibuk dengan urusan masing-masing ya. Jadi rasanya peluang untuk berkeluarga tu sangat terhad. Ya, jadi mungkin boleh Puan berikan sedikit kesimpulan bagi topik yang kita bawakan pada pagi ini. Okey. Jadi sebenarnya tadi saranan dan cara-cara itu memang lebih banyaklah tapi kerana kesuntukan masa, jadinya mungkin ibu bapa boleh mencubalah saja salah satu daripada saranan yang tadi saya berikan. Jadi kesimpulannya pagi ini memang penggunaan gadget ini sememangnya mampu memberikan kebaikan dan kesan positif jika digunakan secara betul di bawah jagaan ibu bapa. Akan tetapi kesan penggunaan secara berlebihan akan memberi kesan negatif terhadap perkembangan dan kesihatan kanak-kanak, terutamanya bagi kanak-kanak yang di bawah umur 5 tahun ke bawah sekiranya tiada kawalan dan pengawasan. Kesan penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak ini mungkin berlainan dan tidak sama bagi setiap kanak-kanak. Kesannya juga mungkin dapat dilihat awal semasa masih kecil, tetapi bagi kanak-kanak lain mungkin kesannya hanya akan dapat dilihat selepas mereka beranjak meningkat dewasa remaja. Jadinya penggunaan gadget ini mungkin bukan penyebab utama kepada masalah perkembangan, tetapi boleh menyumbang kepada masalah perkembangan dan kesihatan yang saya nyatakan tadi. Betul. Oleh itu peranan ibu bapa dan orang sekeliling kanak-kanak dalam membantu serta mengawal penggunaan gadget anak-anak adalah penting, kerana kanak-kanak tidak mampu mengawal pemakaian mereka sendiri. Jadi mungkin para penonton bolehlah berkongsi jualah pengetahuan ini dengan keluarga, kawan-kawan. Jadi bagi sama-sama kita ni untuk meningkatkan kesedaran kita ni dan mengelakkan masalah perkembangan dan kesihatan kanak-kanak demi masa hadapan mereka. Ya, baik. Terima kasih ya kita ucapkan buat Puan Nur Izzati binti Muhammad Salimah. Sangat mencuburi kita ni sebenarnya ni. Kalau dapat kita paparkan ke semua slides yang dikirimkan ini lebih baik ya kepada penonton-penonton kita ni. Tetapi apakan daya, dengan masa yang suntuk ini insya-Allah jika ada kesempatan dan masa kita ni akan bersama lagi ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.